yang D lah, A, B, C, D. Raja 3.3 menunjukkan corak medan elektrik. Corak ni biasa keluar soalan struktur soalan struktur. Jadi awak kena tahu lukis. Kalau lukisan medan ni banyak, maksudnya kekuatan medan elektrik dia tinggi. Kalau macam ni lah, awak lukis 2-3 jalur je, maksudnya kekuatan dia rendah. Kalau macam ni dilukis 2, 4, 6, 7. 7 garis medan. Jadi 7 tu menunjukkan bahawa medan tu kuat. Corak medan elektrik boleh dilukis menggunakan garis-garis beranak panah seperti yang ditunjukkan. Jadi setiap garis beranak panah tu mewakili satu garis medan elektrik. Okey. Kalau awak tu lukis 2-3 lah biasa tu menunjukkan medan elektrik awak adalah lemah. Okey, ni nak faham kekuatan medan elektrik. Andaikan satu cas uji positif Q diletakkan dalam satu medan elektrik. Cas uji tersebut akan mengalami daya elektrik. Okey. Sama ada daya tolakan dan daya tarikan. Yang ni kalau soalan struktur ataupun soalan AC 4 markah, awak kena cerita detail lah. Daya elektrik tu wujud daya apa? Dua daya ada, daya tolakan dan daya tarikan. Ni keluar SPM tahun 2020. Tahun lepas lah ni. Okey. Bergantung pada jenis zarah bercas lah. Jadi Raja 3.4 menunjukkan dua daya elektrik yang bertindak ke atas cas uji positif. Kalau awak tengok ni, daya tolakan, wujud daya tolakan di mana daya tolakan ni kalau cas yang berlawanan, cas yang sama dia akan menolak. Okey. Kalau cas yang berlawanan dia akan menarik. Berlakulah daya tarikan. Kalau cas yang sama berlakulah daya tolakan. Apakah maksud kekuatan medan elektrik? Okey. Kena ingat ni, kena hafal tarikh ni. Kekuatan medan elektrik E pada satu titik dalam medan elektrik boleh ditakrifkan sebagai daya elektrik yang bertindak ke atas unit cas positif yang terletak pada titik itu. Okey. Daya elektrik yang bertindak ke atas seunit cas positif yang terletak pada titik itu. Rumus dia E. Okey, E ni daripada perkataan energi lah. Okey, kekuatan medan elektrik, F tu daya, Q tu kuantiti cas elektrik. Dan unit bagi kekuatan medan elektrik ialah Newton per Coulomb. Di mana daya Newton, Q tu Coulomb, cas tu dalam unit Coulomb. Okey. Dapatlah dia punya kekuatan medan elektrik dalam Newton Coulomb. Okey. Medan elektrik yang ditunjukkan di antara dua plug selari yang bertentangan cas adalah seragam seperti yang ditunjukkan dalam Raja 3.5. Medan elektrik seragam ini diwakili oleh satu set garis-garis medan elektrik yang selari antara satu sama lain. Okay, kalau awak tengok dia pergerakan dia selari. So kena ingat litar dia ada terminal positif dan terminal negatif. Terminal positif ni maksudnya arus keluar. Okey. Arus keluar dan masuk ke terminal negatif. Keluar, positif keluar, negatif masuk. Awak kena hafal yang tu lah, positif. Arah arus keluar kena tahu lukis. Kena belajar lukis lah. Kekuatan medan elektrik E yang dihasilkan oleh dua plug bercas selari ialah E sama dengan V per D. Di mana nilai V itu ialah nilai beza keupayaan yang dibekalkan di antara dua plug selari. Manakala D itu ialah jarak di antara dua plug selari. Jadi rumus kedua untuk mencari kekuatan medan elektrik ni pula, rumus dia, unit dia ialah volt per meter. Di mana beza keupayaan unit dia volt, jarak unit dia meter. Jadi unit volt per meter ni adalah setara dengan Newton per Coulomb. Jadi ingat ada dua formula, E sama dengan F per tadi tu Q, quantity of charge, okay,
Dan yang kedua ni adalah E sama dengan V per D. Macam biasa rumus kena ingatlah sebab tak semua diberi dalam SPM. Boleh kat situ boleh? Sampai situ? Laju ke? Okey, kelakuan zarah bercas di dalam suatu medan elektrik. Dalam suatu medan elektrik terdapat cas elektrik sama ada cas positif atau cas negatif. Macam tadilah. Okey, kalau yang sama menolak, kalau yang berbeza menarik. Okey. Yang ni pun aktiviti juga. Aktiviti ni demonstrasi saja, memang kita hanya ada satu set je dekat sekolah tu dan set ni pun bergantung pada usia lah. Ada yang boleh guna, ada yang tak boleh guna. Okey. Kebanyakan dia punya teori dia, okey, bola ni dia akan terpesong ke plug positif. Okey, sama juga nyalaan ni juga akan terpesong ke plug positif. Okey, sebab apa? Sebab menarik sebab menarik ni positif. Awak tengok positif. Okey, ni positif. Cas positif akan menarik cas negatif pada bola tu dan juga pada nyalaan tu. Okey. Ni dia punya penceritaan dia, kesan medan elektrik ke atas bola polistiren bersalut logam. Sama juga dengan nyalaan tu sama. Konsep dia macam ginilah. Okey, positif, negatif. Sama juga nyalaan tu, nyalaan api. Awak lukislah nyalaan api kat sini. Tukarkan dengan bola ni. Sebelah sini positif, sebelah sini negatif. Apabila bola polistiren ni disesarkan menyentuh plug logam bercas positif dan dilepaskan, bola tersebut akan berayun berulang alik di antara kedua-dua plug logam sehingga bekalan kuasa dimatikan. Okey. Bila dia bergerak ke negatif, dia bergeraklah. Daya tarikan berlaku sebab apa? Sebab negatif menarik plug positif. Kalau pergi ke sini pula positif menarik negatif. Semasa bekalan kuasa dihidupkan, bola polistiren bersalut logam berada di antara kedua-dua plug logam. Pada masa ni dia bersifat neutral. Okey. Yang ketiga, apabila bola polistiren itu disesarkan sehingga menyentuh plug logam bercas negatif, okey, jadi cas positif pada bola akan dinyahcaskan. Nyahcas ni maksudnya tak ada habis. Jadi automatik keseluruhan bola ni akan bersifat negatif. Kesamaan cas di antara bola polistiren dengan plug logam menghasilkan daya tolakan yang menolak bola tersebut. Bola polistiren yang bercas negatif akan ditarik ke arah plug logam yang positif. Okey. Lepas tu dia, sebab itulah kalau awak tengok berlakunya tarikan yang kuat pada arah positif. Positif tu anod lah kalau belajar kimia, anod katod. Di dalam plug logam positif, elektron pada polistiren akan dipindahkan ke plug logam positif sehingga bola tersebut semuanya bercas positif. Jadi kesamaan cas di antara bola polistiren dengan plug logam menghasilkan daya tolakan yang besar lah. Okey. Bola polistiren yang bercas positif akan tertarik semula ke plug logam negatif. Jadi dia akan berayun sehinggalah kita matikan switch. Okey. Tu konsep pergerakan bola. Sebab apa? Dia akan bergerak berulang alik sampailah switch dimatikan. Okey. Bagaimana konsep pemindahan cas? Okey, ni nyalaan. Nyalaan kalau awak tengok pula kat sini, yang positif ni yang banyaknya akan tertarik ke plug negatif. Apabila bekalan kuasa dihidupkan, nyalaan lilin akan tersebar di antara kedua-dua plug logam. Sebaran nyala lilin menghala ke plug logam negatif lebih besar berbanding dengan yang menghala ke plug logam bercas positif. Sebab apa? Sebab haba daripada lilin menyebabkan udara mengayon menjadi ion positif dan ion negatif.
Ion negatif akan tertarik ke plug logam bercas positif, manakala ion positif tertarik ke negatif. Okey. Ion positif mempunyai jisim dan saiz yang lebih besar. Yang ni sebab utama dia. Yang ni kena tahu ni. Ion positif jisim dan saiz dia lebih besar berbanding ion negatif. Jadi kalau awak tengok sebara yang tertarik ke plug logam bercas negatif adalah besar. Okey. Manakala yang negatif ni sebaran dia kecil. Yang ni biasa keluar periksa untuk nyalaan api ni lah biasa keluar. Okey, sampai situ ada nak tanya konsep medan elektrik? Boleh? Positif, negatif, pergerakan dia sama dengan kimia. Boleh? Boleh. Okey, ni rumus ketiga arus elektrik. Arus elektrik simbol dia I. Okey. I ni induced current, I, Q quantity of charge, sebab tu kita guna Q, T tu time. Okey, apakah arus? So, tarifan arus ialah kadar pengaliran cas dalam suatu konduktor. Okey, itu maksud arus. Okey, arus ni ialah kuantiti asas. Kan kita belajar PJ mas, panjang jisim asas masa arus elektrik. Okey. Arus sama dengan kuantiti cas per T. Okey, per masa di mana diukur dalam unit coulomb per saat ataupun kita panggil ampere. Okey, unit ampere. Yang ni rumus Q sama dengan IT lah. Rumus dia. Maksud kat sini, apakah cas? Okey, apakah arus? Arus ialah pengaliran cas. Kalau kawasan konduktor ni lebar, besar, kadar pengaliran cas dia banyak. Kalau kawasan dia sempit, kadar pengaliran cas dia sedikit lah. Bergantung kepada saiz lebar ruang tu. Okey, next, apakah maksud beza keupayaan? Anda telah mempelajari bahawa arus elektrik ialah kadar pengaliran cas. Tadilah Q sama dengan IT. Bagaimana arus elektrik ini boleh mengalir dalam litar? Siapakah yang bertanggungjawab menghidupkan arus tu? Okey. Yang bertanggungjawab ialah beza keupayaan. Daripada mana beza keupayaan ni? Daripada bekalan bateri ataupun voltan lampau tinggi ataupun kita panggil bekalan kuasa. Okey. So dia berkait arus dapat mengalir dari satu titik ke titik yang lain dalam litar kerana wujudnya beza keupayaan di antara dua titik dalam litar tersebut. Okey. Jadi apakah takrifan beza keupayaan? Beza keupayaan ialah kerja W yang dilakukan untuk menggerakkan satu coulomb cas di antara dua titik tersebut. So kalau arus beza keupayaan ni kalau ditanya dalam periksa maksud dia tak ada masalah lah sebab dia menerangkan rumus. Okay, bila menerangkan rumus sangat mudah untuk buat takrifan berbanding dengan kalau kita buat takrifan macam inertia yang kena hafal. Okay, yang banyak kena hafal. Kalau melibatkan rumus seperti ketupatan ke apa ke, luas ke, okay, tekanan daya peluas ke lebih mudahlah berbanding dengan takrifan yang panjang. Okey. Jadi V ada dua formula kat sini sebab kita tahu kerja sama dengan tenaga. Okey, jadi V sama dengan W per Q. V itu ialah beza keupayaan diukur dalam unit volt, work kerja, E energy, Q quantity of charge. Jumlah cas yang mengalir. Unit SI bagi beza keupayaan ialah joule per coulomb ataupun kita panggil volt lah. Okey. Beza keupayaan 1 volt bermaksud kerja sebanyak 1 joule dilakukan untuk menggerakkan cas 1 coulomb cas dari satu titik ke titik yang lain. Okey, ni maksud sebenar beza keupayaan. Okey. Berapakah nilai satu elektron? Nilai ni
tak perlu hafal akan diberi dalam periksa. E sama dengan 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 kolom. Jadi nak hitung satu kolom cas bersamaan 1/1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Okey, sama dengan 6.25 darab 10 kuasa 18 elektron. Maksudnya satu kolom tu berjuta-juta lemon elektron mengalir. Okey. Kalau banyak kolom, boleh imagine lah banyak mana dia mengalir. Okey. Yang ni ahli sains yang mengkaji hukum ni, nama dia Alessandro Volta, iaitu seorang saintis dari Itali. Okey. Dia lah yang jumpa beza keupayaan tu. Jadi work tu digunakan sempena nama beliau lah. Okey. So kalau soalan ni awak boleh buat, maksudnya awak faham lah apakah tarifan arus. Arus sama dengan kadar pengaliran cas. Apakah maksud beza keupayaan? Okey, kerja yang dilakukan untuk menggerakkan satu kolom cas dari satu titik ke titik yang lain. Apakah yang dimasukkan dengan medan elektrik? Kawasan tindakan daya. Tadi tu lah. So kalau awak boleh hafal benda ni, boleh jawab, tak ada masalah lah. Okey, penggunaan rumus. Yang kedua, rintangan. Okey, rintangan bagi suatu konduktor melibatkan konduktor ohm dan juga konduktor bukan ohm. Jadi bagi konduktor yang mentahkik hukum ohm, kita panggil sebagai konduktor ohm. Kalau tidak mentahkik ataupun mematuhi hukum ohm, kita namakan dia konduktor bukan ohm. Okey, untuk yang ni kita kena faham apa saja pengaliran arus elektrik yang smooth, yang comel, tu maksudnya melalui konduktor ohm dan dia mematuhi hukum ohm. Okey, sekarang ni kita nak kena pasti apakah konduktor ohm dengan konduktor bukan ohm. So kita ada dua bahan kat sini, iaitu dawai konstanten dan juga mento. Okey, dawai konstanten tu merupakan konduktor ohm, manakala mento bukan konduktor ohm. Okey, ni eksperimen dia. Okey, dawai konstanten. Kesimpulan dia, okey, yang ni kita akan dapat kalau konduktor ohm kita akan dapat graf garis lurus. Manakala kalau konduktor bukan ohm kita tak dapat graf garis lurus. Kita dapat graf macam ni, lengkung. Okey, ni kesimpulan eksperimen ni lah yang perlu awak tahu. Yang pertama, konduktor ohm dia mematuhi hukum ohm di mana V berkadar terus dengan I. Di mana kecerunan graf ni adalah malar dan kecerunan graf tu kita panggil sebagai rintangan. Okey. Jadi konduktor ohm ni tujuan dia adalah untuk mencari rintangan. Itulah konduktor ohm. Sebab itulah rintangan dalam unit ohm. Okey. Kadar pertambahan voltan dia tetap. Tetapi kalau konduktor bukan ohm, kalau diberi gambar rajah gini, maksudnya ni bukan konduktor ohm. Contohnya mento berfilament. V bertambah dengan I. Kadar pertambahan voltan bertambah. Rintangan juga bertambah. Okey? So untuk memahami, awak kena fokus kepada konduktor ohm. Konduktor ohm barulah awak faham apakah rintangan. Rintangan ialah kecerunan graf. Jadi daripada situ kita akan dapat V sama dengan IR. Okey. Yang ni info kat sini, graf di sebelah menunjukkan hubungan antara beza keupayaan V dengan I bagi sebuah mento berfilament tungsten. Okey. Dawai tungsten ni kalau disebut tungsten, dia adalah logam dan dia mematuhi hukum ohm. Tapi apabila dia digunakan dalam dawai mento tu, dawai dia digunakan dalam filament. Okey, filament tu menjadi panjang. Dia gelong kan. Tapi bila kita tarik dia panjang. Jadi bila panjang, kalau kita tengok apabila suhu meningkat, dawai suhu tu pun meningkat. Arus meningkat, suhu meningkat. Jadi berlaku perubahan di mana kalau arus tinggi, metal menyala terang. Jadi dawai tungsten pada masa pertambahan arus tu, kita panggil dia konduktor bukan ohm. Maksudnya dia tidak mematuhi syarat malar. Syarat dia tadi nak malar, rintangan malar.
Okey, boleh tu rintangan. Rintangan daripada rumus V sama dengan IR. Di mana V beza kebayaan, I sama dengan arus, R sama dengan rintangan. Okey. So kita akan guna rumus ni dalam bab lita ni lah. Lita sesiri dan lita selari. Yang ni yang awak kena core untuk awak ambil bidang kejuruteraan elektrik. Kena terror ni. Kena terror nak hitung, kena terror susunan dia. Kena tahu baca. Okey. Kalau awak tengok ni ada berapa perintah? 3. 1, 2, 3. Dan perintah ni boleh digantikan dengan mentor. Okey. Ni adalah susunan secara sesiri. Dan setiap perintah ni dia ada VIR. Perintah kedua pun sama VIR. Perintah ketiga pun VIR. Keseluruhan lita ni pun ada VIR. Di mana dia tak ada nombor. Dia hanya ada V, I dan R besar sahaja. Okey. So kalau melibatkan 3 perintah, ada 4 benda lah yang kena awak cari. V tanpa nombor, V1, V2, V3. I1, I2, I3 dan I tak bernombor. R berkesan kita panggil R tu. Okey. Jadi R1, R2, R3. Nanti kita tengok soalan dia. Okey, kalau lita selari, kalau awak tengok susunan dia ni, lukisan dia secara selari. Boleh tahu kan, berbeza kan. Lita sesiri satu barisan je. Kalau selari, dia susun selari. Sama juga, dia ada VIR masing-masing. Ada 4 semua. Okey. Jadi untuk lita sesiri, arus yang mengalir ni dekat air, arus keseluruhan lita ni sama dengan arus yang mengalir dekat sini. Perintah 1, perintah 2, perintah 3 sama. Katakanlah air sini 5 ampere, sini pun sama 5 ampere, 5 ampere, 5 ampere. Boleh faham tak yang pertama arus? Boleh tak? 5, 5, 5, 5. Beres? Beres. Tapi kalau lita selari tak sama. Maksudnya hasil tambah I1, I2, I3 baru sama dengan 5. Faham tak? Contohnya lah kalau I ni 5. Okey. Dan tidak semestinya 5 tu awak kena bagi dengan 3 sama rata. Tak. Okey. Yang mana dulu awak jumpa yang tu lebih cerah berbanding nilai mentor yang lain. Katakanlah I keseluruhan ni 5. Jadi I yang pertama ni 2. I1 ni 2. I2 tu mungkin 1.5. Okey. Baru 3.5. Jadi berapakah I3? I3 pun 1.5. Okey, contohnya lah. I1 ni 3, I2 ni 2, I3 ni 1. Tapi tak semestinya gitu situasi dia. Tapi gitulah. Semakin lama semakin kecil nilai kecerahan dia. Jadi hasil tambah tu akan jadi 5. Tu maksud teacher. Boleh faham kan? Kalau yang ni 5, 5, 5, 5 belakang kali. Okey, next beza keupayaan. Beza keupayaan bagi lita sesiri adalah hasil tambah V1, V2 dan V3. Contohnya, kalau bekalan voltage ni digunakan 12 volt. Okey? Jadi hasil tambah V1, V2, V3 mesti sama dengan 12 volt. Boleh faham tak? Jadi yang mana kalau tengok positif, yang jumpa dulu V1. V1 mesti besar daripada V2, mesti besar daripada V3. Boleh? Macam situasi tadi lah. Boleh tak? Kalau awak dapat V1 kecil daripada V2, maksud awaknya pengiraan awak salah. Okey, untuk beza keupayaan bagi lita selari, V yang dibekalkan tu sama. Sama kat sini, kalau 12 volt kat sini, V1 pun 12, V2 pun 12, V3 pun 12. Okey. Jadi yang tu yang kena awak tahu. Kalau sesiri, I sama, V berbeza. Kalau selari, V sama, I berbeza. Seterusnya nak menghitung rintangan berkesan. Okey, rintangan berkesan bagi lita sesiri, R sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Kalau rintangan sini 10, maksudnya hasil tambah
Katakanlah 3 campur 2 campur 5. Okey, dapatlah 10. Tu maksud dia. Tapi litar selari kena guna 1 per arc. Okey. Katakanlah awak dapat nilai ni, hasil tambah ni semuanya awak dapat 8 per 10. Jadi awak kena terbalikkan. Sebab kita nak arc. Jadi 10 bahagi 8. Nak faham kena tengok pengiraan lah. Okey, ni contoh 1. Kita ada 3 buah perintah. Okey. Kalau awak tengok susunan ni, arc 2 dengan arc 3 ni adalah selari. Jadi kita kena selesaikan dulu arc 2 dan arc 3. Barulah kita boleh hitung hasil tambah arc 1 dan juga kombinasi yang ni. Jadi untuk litar selari, okey, awak kena faham konsep dia punya arus berbeza, voltage yang sama. Manakala kalau sesiri nanti, kalau awak jumpa rintangan ni, awak kena faham arus sama, voltage berbeza. Okey, dia bagi nilai perintah arc 1, arc 2 dan arc 3, 2, 4, 12. Jadi awak kena selesai dulu 2 dengan 3 ni. Jadi 1 per 4 tambah 1 per 12. Ni, penyelesaian dia ni. Selesaikan dulu. Jadikan dia arc 4. Jadi arc 4 bersamaan dengan, ni matematik lah ni, kena samakan penyebut kat bawah tu. Jadi dapat 4 per 12. Terbalikkan nak dapat arc 12 per 4. Jadi awak akan dapat 3 ohm. Jadi rintangan berkesan ialah rintangan yang mengalir dalam keseluruhan litar. Jadilah dia litar, kedudukan litar sekarang ni adalah litar siri. Boleh nampak tak beza dia? Sebelum dan selepas. Kemahiran awak kat sini. Kena terror ni. Awak nak ambil kejuruteraan elektrik kena terror benda ni. Jadi kita kena tambahlah. Bila sesiri, syarat dia rintangan berkesan kena tambah. Jadi arc 1 tambah arc 4 dapatlah 5 ohm. Okey. So kita ada V6, kita ada arc 5, kita boleh cari I menggunakan rumus I sama dengan V per arc. Okey. Ni rumus dia. V sama dengan I arc. Okey, rumus pertama V sama dengan I arc. Okey, I sama dengan V per arc. Nak cari arc, V per I. Jadi awak akan dapat I 6 per 5 sama dengan 1.2 ampere. Boleh? Boleh ni? Boleh. Boleh. Okey, konsep pula. Okey, konsep kalau arus yang mengalir dalam litar sesiri adalah sama. Sama kat mana? Sama pada perintah arc 1 dengan arc 4 tadi. Okey. Jadi V sama dengan I arc. So kita boleh cari nilai V1 kat sini. Jadi kita darabkan 1.2, darablah nilai arc ni 2. Dapatlah 2.4 volt. Okey. 2.4 volt ni pula, kalau awak tengok untuk perintah 4 ohm dengan 12 ohm, okey, bagaimana nak cari nilai V dia? Sebab nilai V bagi litar sesiri adalah berbeza tadi kan. Kalau selari barulah sama. Jadi awak kena tolak lah. V2 sama dengan V tolak V1. Jadi keseluruhan litar yang mengalir dalam litar selari iaitu V2 dengan V3 adalah bersamaan dengan 3.6 volt. Okey. Oleh kerana arc 2 adalah selari, syarat bagi litar selari V kalau mengalir adalah sama. Okey. Sebab tu V2 dan V3 sama 3.6 volt. Soalan ni pima-pima tantu je elektrik. Jadi arus yang mengalir melalui perintah, okey, kalau 4 ohm guna rumus. Okey, masuk nilai 3.6 bagi 4 dapat 0.9 ampere. Sebab arus yang mengalir tak sama. Okey, yang ni pula 3.6 bagi 12 0.3. Jadi awak campur 0.9 campur 0.3 berapa? 1.2. Okey, 1.2 campur dengan satu lagi ni.
1.2 campur sama dapat dengan 1.2 kat sini. Kalau sama maksudnya jawapan awak tu hasil tambah tu betul lah. Okey, sebab arus yang mengalir dalam litar sesiri adalah sama. Maksud sama kat sini adalah sama pada gambar rajah ni. Okey. I arc 1 sama dengan 1.2 manakala arc 4 adalah 1.2 juga. Okey. Tu pemahaman kombinasi litar. Dalam soalan biasa dia tak bagi satu-satu tambah macam biasa, dia akan bagi gabungan, kombinasi. Untuk melengkapkan satu-satu komponen elektronik, jam lonceng ke apa-apa semua tu, alat elektrik kena ada kombinasi gate. Kombinasi ni lah. Gate lah kita panggil. Gate lah ni. Yang ni awak kena terror lah kira. Terror ni, terror. Awak mampu. Okey. Next, faktor yang mempengaruhi kerintangan. Okey. Faktor yang mempengaruhi rintangan dawat ialah panjang dawat L, ada 4 semuanya, luas keratan rentas, A, kerintangan dawat ohm selagi suhu. Okey. Kita tengok satu persatu kat sini. Ni eksperimen lah. Eksperimen ni sepatutnya kita kena buat lah report eksperimen ni. Kita abaikan dulu. Okay, kita tengok faktor-faktor dia. Okey, berdasarkan rajah keputusan eksperimen 3.2, graf dalam rajah 3.1, di mana awak akan dapat graf arc melawan I. Okey, menunjukkan bahawa semakin bertambah panjang dawat L, rintangan bertambah. Okey, ni menunjukkan hubungan antara arc dan I. Arc dengan L. Semakin bertambah panjang dawai, semakin bertambah rintangan. Tu adalah faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah luas keratan rentas. Okey, kalau awak tengok berkadar songsang. Ni graf ni arc berkadar songsang dengan A ataupun arc berkadar secara langsung dengan 1/A. Okey. Berkadar terus dengan 1/A. Yang ketiga ialah kerintangan dawai. Okey. Jenis kerintangan bergantung kepada inilah nilai ni. Kalau kumpulan kerintangan dia ialah 1.68. Konstantan 49. Nikrom 100. Kalau awak tengok sini kerintangan yang paling tinggi awak mana se? Nikrom lah kan? Manakala kumpulan kerintangan paling rendah. Sebab tu dekat dalam kita punya sistem pendawaian di rumah kita guna kuprum. Sebab kuprum rintangan dia rendah. Kita tak tahu pun kat rumah ni ada pengaliran arus. Tak sedar pun. Tapi kita guna 24 jam guna kipas. 24 jam guna lampu. Aircon. Okay. Sebab kerintangan dia rendah. Yang ni adalah formula kerintangan. Yang ni pun biasa keluar periksa. Okey, arc daripada rumus faktor tadi, arc berkadar langsung dengan panjang L, arc berkadar secara songsang dengan luas keratan. Okey, daripada sini kita dapat kerintangan iaitu pemalah, di mana rintangan sama dengan rho yang kita panggil ni. Rho ni adalah simbol kerintangan dawai, darab L. Okey, panjang dawai per luas keratan rentas. Kat mana guna kerintangan dawai ni dalam alat-alat elektrik? Okey, yang ni yang kita gunakan sehari-hari. Yang pertama dalam periuk nasi. Ada elemen pemanas. Okey, piring pemanas bertindak sebagai elemen pemanas. Ataupun dalam kereta air tu ada dawai yang gegelung tu. Okey, yang tu adalah nikrom. Sebab apa kita nikrom? Sebab kerintangan tinggi, sebab kita nak masak air dengan cepat. Ni wayar penyambung. Wayar penyambung kita guna kuprum sebab rintangan dia rendah. Tu beza dia, rintangan tinggi dengan alat yang menggunakan rintangan rendah. Yang ni pula perbezaan yang tadi tu teacher cover bahan tu. Okey, awak kena tahu benda-benda ni. 4 ni. Kita ada bahan bukan konduktor. Kita ada bahan semi separuh konduktor, kita ada bahan konduktor yang mengalirkan arus,
Kita ada bahan superkonduktor yang kita banyak guna sekarang ni. Okey, terutamanya dalam kereta api maglev yang laju tu. Jadi apakah bahan bukan konduktor? Okey, dia tidak boleh mengkonduksikan elektrik dan dia merupakan penebat. Mempunyai nilai kerintangan paling tinggi lah sebab dia bukan, tak boleh, kita tak boleh guna rintangan tinggi sebab setul je kena renjatan, setul je kena renjatan. Tu maksud dia. Okey, contoh plastik dan kayu. Semikonduktor pula ialah antara bukan konduktor di separuh. Separuh konduktor, separuh lagi bukan konduktor. Contohnya silikon dan germanium. Okey, next konduktor boleh mengkonduksikan elektrik. Contohnya besi dan karbon. Okey, superkonduktor nilai rintangan dia boleh mencapai sifar. Jadi kalau kita guna bahan superkonduktor ni, kita tidak mengalami sebarang rintangan. Kita tak rasa ada renjatan elektrik. Kita tak rasa elektrostatik. Tu maksud dia. Okey, contoh cesium berada pada atau di bawah suhu 1.5 Kelvin. Okey, ni lingkaran dia lah. Jadi dalam ni ditekankan sekarang ni adalah bahan superkonduktor. Apakah bahan superkonduktor? Ialah bahan yang mengkonduksikan elektrik tanpa sebarang rintangan. Di mana dia mencapai suhu genting. Suhu genting T ialah suhu apabila kerintangan suatu superkonduktor menjadi sifar. Okey. Nextnya ialah daya gerak elektrik. Okey, kita ada voltage tadi, kita ada arus, rintangan, seterusnya daya gerak elektrik. Simbol dia ni, awak guna tak dalam matematik ni, simbol ni? Epsilon. Pernah dengar tak simbol ni, E ni? Epsilon. Kalau jumlah, kita panggil epsilon ke? Simbol tu, ya tak? Jumlah. Matematik. Ya tak? Ya. Tapi kita epsilon. tak ajar dengar epsilon. Ada je. Kita pakai Okey. simbol je. Daya gerak elektrik DGE E ni adalah epsilon, ialah tenaga yang dibekalkan atau kerja yang dilakukan oleh satu sumber elektrik untuk menggerakkan satu kolom cas dalam 1 liter lengkap. Di mana daya gerak elektrik E ni sama dengan energi per cube. E ni epsilon Dan unit dia ialah joule per coulomb ataupun volt. Kalau awak tengok kat sini, DGE ni adalah sama dengan voltage. Sama tapi berbeza. Kalau tadi kan formula V kat sini, beza keupayaan. Beza keupayaan tadi ada dua formula kan? W per Q dengan E per Q. Ingat tak lagi tadi semula? Yang kat atas tadi, rumus beza keupayaan. V sama dengan E per Q ataupun V sama dengan W per Q. Sama juga epsilon ni, daya gerak elektrik ni. Dia ada dua rumus, E per Q ataupun W per Q. Dan unit dia adalah sama dengan voltage, beza keupayaan tadi tu. Unit dia volt ataupun joule per coulomb. Okey, tapi bila masa dia berbeza, ni kita nak tengok beza antara beza keupayaan dengan DGE. Kalau yang kita baca kat sini 1.5 volt. 5 volt ni bukan nilai voltage. Okey, ni kita panggil nilai DGE sel kering. Okey. 1.5 volt ataupun 1.5 joule per coulomb. Yang kita panggil bateri dibekalkan berapa volt. Inilah DGE. Okey. Bila masa DGE tu berubah menjadi voltan. Ni yang kena faham dalam bab ni. Daya gerak elektrik dan beza keupayaan mempunyai unit yang sama. Nama kedua-duanya merujuk kepada dua perkara yang berbeza. Dia ada dua situasi, iaitu sebelum liter ditutup dengan liter terbuka. Yang ni kita panggil liter terbuka. Ada arus tak mengalir ni? Ada arus tak liter terbuka? Liter terbuka maksudnya switch terbuka, maksudnya tak ada arus. Tak ada arus. Ya, bila tak ada arus pada masa ni nilai V sama dengan nilai DGE. Katakanlah 12 volt. V sama dengan 12 volt, DGE pun sama juga 12 volt. Tapi bila liter tertutup, bila tertutup sahaja, okey, nilai DGE itu
tetap sama tapi nilai voltan tu dah berubah, berkurang. Okey. Sebab apa berkurang? Sebab wujudnya rintangan dalam. Okey. Yang ni beza dia. Pada masa ni tiada arus mengalir di mana DGE dia adalah sama dengan voltage. Bila ada arus mengalir, okey, bacaan tak sama dah. Bacaan voltmeter dan litar terbuka adalah sama dengan bacaan daya gerak elektrik. Tapi apabila switch terbuka, switch tertutup, okey, ada arus mengalir, bacaan voltmeter dan litar tutup adalah sama dengan bacaan. Masa ni sama belaka. Okey, tapi bila ada kerja dilakukan untuk menggerakkan satu kolon cas, okey, nilai dia sudah berubah. Daya gerak elektrik ialah kerja yang dilakukan oleh sumber elektrik untuk menggerakkan satu kolon cas dan satu litar lengkap. Okey, kat sini pula kerja yang dilakukan untuk menggerakkan satu kolon cas di antara dua titik. Kalau awak tengok, nilai tu akan susut daripada 12 volt tu, nilai voltage dia susut katakanlah jadi 10 volt. Okey, jadi susut sebanyak 2 volt. Susutan tu kita panggil sebagai istilah dia susutan voltage. Berdasarkan aktiviti 3.6, nilai keupayaan merotasi mentor V adalah lebih kecil. Lebih kecil katakanlah nilai sekarang ni dah bertukar menjadi 10 volt daripada 12 volt. Okey? Tapi nilai DGE adalah samalah sebab tu nilai yang dibekalkan. Okey, jadi 12 tolak 10 ada penyusutan sebanyak 2 volt. Okey? Istilah tu kita panggil susutan voltan. Apakah yang menyebabkan susutan voltan tu? Okey, susutan voltan ni disebabkan oleh satu halangan yang kita panggil sebagai rintangan dalam. Okey, tadi rintangan berkesan, ni rintangan dalam. Rintangan dalam dengan rintangan berkesan adalah kita panggil penghalang lah. Perosak kepada bacaan, penghalang kepada pengaliran arus elektrik. Sepatutnya arus elektrik mengalir laju, tapi bila ada rintangan dia akan mengalir perlahan. Okey. Rintangan dalam arc suatu sel keren didefinisikan sebagai rintangan yang disebabkan oleh bahan elektrolit di dalam sel keren tersebut. Unit SI bagi rintangan dalam ialah arc, sama juga, sama dengan unit rintangan berkesan. Okey. Apakah yang menyebabkan rintangan dalam? Yang pertama, kehilangan haba dalam sel kering kerana kerja telah dilakukan untuk menggerakkan satu kolon cas bagi menentang rintangan di dalam sel kering. Awak kena ingat, faham, arus mengalir arah katakanlah daripada kiri ke kanan. Tapi rintangan dia mengalir dalam arah yang berlawanan. Okey? Sebab dia penghalang kepada pengaliran arus. Beza keupayaan merentasi terminal sel kering adalah kurang berbanding DGE apabila arus yang mengalir dalam litar lengkap. Lengkap kat sini maksudnya switch tertutup, ada arus mengalir. Kalau switch terbuka, arus tidak mengalir. Okey, ni pengiraan lah. Pengiraan masuk sahaja nilai dalam rumus. Yang ni boleh tengok lah. Okey, ni formula yang perlu awak tahu nak guna dia. Okey. Daripada V sama dengan IR tadi. Yang ni kita ada ni. Yang ni V sama dengan IR besar. Satu lagi V sama dengan IR kecil. Okey. Rumus asal dia ialah E sama dengan V campur V huruf besar. Semua sama. Boleh faham tak rumus ni? Yang ni VIR besar, satu lagi VIR kecil. Jadi kita terbitkan I ni, jadi kita boleh kita panggil terbit tau. I sama dengan hasil darab hasil tambah R besar campur R kecil. Okey, ni adalah rumus kedua untuk menghitung DGE, daya gerak elektrik. Okey, tajuk yang terakhir ialah yang ni boleh bacalah. Kesan sambungan sel kering dan litar sesiri. Yang penting ialah awak kena tahu pengiraan dia tadi tu lah. Okey.
Yang ni adalah penggunaan dalam kereta sekarang ni. Kereta menggunakan elektrik sepenuhnya dengan kereta hibrid. Okey. Yang ni mana tahu awak satu masa lagi awak reka cipta sendiri kereta elektrik EV ni. Okey, yang ni kereta hibrid masih lagi menggunakan bateri dan juga elektrik lah. Okey, last tajuk ni ialah berkenaan dengan pengiraan kos elektrik. Awak boleh tengok bil awak kat rumah tu tenaga dan kuasa elektrik. Bagaimanakah nak kira pengiraan tenaga dan kuasa? Okey, kalau awak tengok ni rumus dia sama je. Ni hubungan dia. Okey, pimai-pimai tentu yang dicakap tadi. Rumus dia tu nak cari E sama dengan V darab Q. Tu je. Lepas tu Q tu sama dengan IT. Jadilah E sama dengan VIT. Di mana E tenaga, V voltan beza kepayaan, I arus, T adalah masa. Dan unit tenaga ialah joule. Apa pula hubungan antara power, voltan dengan arus? Okey. Kalau awak tengok P sama dengan VI. Yang ni rice cooker ni ada nilai volt dia, ada nilai watt dia. Label ini merupakan voltan dan kuasa elektrik yang diperlukan untuk beroperasi bagi suatu peralatan elektrik. So kena tahu maklumat ni, apakah maksud 700 joule tenaga elektrik dalam masa 1 saat apabila dibekalkan voltan sebanyak 240 volt. Kena tahu takrifan nilai 700 joule 240 volt. Ataupun 700 watt sama dengan, sini watt kan? Watt tu sekarang ni tukar kepada joule. Sebab kuasa sama dengan tenaga. Yang ni SPN 000 keluar takrifan ni. Ramai salah sebab tertinggal 700 joule tu dia guna kuasa. Salah 700 joule tu adalah tenaga elektrik. Satu lagi tertinggal perkataan 1 saat. Salah juga pangkah. Okey. Satu lagi dia tak cover, dibekalkan 240 volt pun salah. Okey, ni rumus power. Power ni sama yang kita belajar kuantiti asas. Kuasa sama dengan tenaga per masa ataupun kuasa sama dengan kerja per masa. So E ni kita tukarkan dengan rumus yang tadi tu, VIT tu. Jadi masuk dalam rumus. Jadi boleh mati-mati dapatlah rumus akhir dia P sama dengan VI. Dan boleh ditukarkan. Ada 3 rumus semuanya. P sama dengan V kuasa 2 per R ataupun P sama dengan I kuasa 2 R. Bergantung pada soalan. Nak guna bila. Okey. Unit dia adalah watt watt ataupun joule per second. Ini menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian yang melibatkan kuasa elektrik. Ini penggunaan rumus lah. Boleh tengok contoh. Okay, teacher nak tunjuk pengiraan untuk rumah. Ni. Penggunaan. Langkah penjimatan. Okey, tutup langkah. Ni biasalah ditutup. Mana kosnya? Ke atas. Ni. Okey, kuasa dan kadar penggunaan tenaga bagi pelbagai alatan elektrik. Yang ni awak tahu kira, kena tahu tukarkan. Nak kira tu kena pastikan unit tu dalam 1 kilowatt jam. Okey? Kalau awak tak tukar dalam kilowatt jam, jawapan awak akan salah. Ni contoh pengiraan kos. Kita ada mentor ni. Satu kita panggil CFS, satu lagi LED. Okey, nak tahu mana jimat tak jimat. So kita kira lah E sama dengan PT 0.04 darab 12 jam. Pastikan nilai dia ditukar dalam kilowatt jam. Kalau dia bagi katakanlah 4 darab 10 kuasa 5. So kita kena tukar lah. Jadi 0.04 tukarkan kilo dalam bentuk kilowatt. Jadi maksudnya kita akan dapat 0.48 kilowatt jam bersamaan dengan 0.48 unit. Dia 1 kilowatt jam bersamaan 1 unit. Jadi harga kos 1 unit yang awak kira kalau awak tengok bil tu, kalau 100 yang pertama 0.218. Okey,
Kita guna pula dalam tempoh 30 hari. Darab 0.48, darab 0.21 ringgit. Okay, so dapatlah harga kos dia RM3, 3.139, RM3, macam mana tu? 3 ringgit kan? RM3, 139 sen. Ya tak? Ya tu. Betul, RM3 tak? RM3 lebih. Okey, manakala LED ni pula sama juga kena tukarkan ke dalam bentuk kilowatt jam. So dapat 0.114 unit.